Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sambung bacaan kitab Fathul Majid karangan Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu taala, itu cucu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita masih lagi dalam bab at-tabarruk. Itu bab mengambil barakah, mengambil barakah daripada pokok dan juga dengan batu. Kemudian pada kuliah lepas kita dah huraikan, kita dah baca huraian. Kalau kita huraikan, kita dah baca huraian daripada Syekh Abdul Rahman bin Hasan, iaitu pada ayat Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Apakah afara'aitumul lata wal uzza, apakah kamu lihat pada Latta dan Uzza? Tidakkah kamu lihat kepada Latta dan Uzza, macam mana orang musyrikin telah mengagung-agungkannya? Wa manata tsalitsatal ukhra, dan juga al-manah. Dan pada kuliah lepas kita huraikan Al-Lat ini siapa, berhala dekat utara Yaman atau di selatan Saudi, kawasan Taif. Kemudian Al-Uzza di antara kawasan Madinah dengan Taif. Kemudian Al-Manat iaitu antara kawasan antara Madinah dengan Makkah, iaitu ketiga-tiga ni berhala, patung, batu dan pokok. Seperti Al-Manat itu pokok kan, pokok. Kemudian Al-Uzza itu batu, Al-Lat itu juga kubur. Kubur orang soleh ataupun tempat yang orang soleh tersebut duduk untuk memberi makanan kepada orang yang nak pergi haji. Jadi ini semua mereka bertabarruk, mereka ambil barakah dari tempat tersebut. Mereka bina rumah-rumah ibadah ke atas tu. Mereka bertawaf sekitar batu tersebut. Mereka iktikaf kat situ. Mereka berdoa di situ. Mereka sembelih binatang dekat situ, sembelih korban. Jadi mereka telah mengambil barakah, bertabarruk dengan benda-benda yang disebutkan tadi, daripada tiga berhala tadi, Al-Lat wal-Uzza wal-Manat. Naam. Kemudian Allah Ta'ala sambung, alakumul dzakaru walahul untha. Alakumul dzakaru walahul untha. Apakah patut untuk kamu anak-anak laki dan untuk Allah anak-anak perempuan? Yang kita sebutkan Al-Lat, iaitu nama, antara tafsirannya ialah nama perempuan bagi Allah. Jadi Allah, kalau perempuan Al-Lat. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ta'ala Allahi amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada apa yang mereka ucapkan. Jadi mereka kata Al-Lat itu anak perempuan Allah. Al-Uzza daripada perkataan Aziz. Jadi Aziz lelaki, jadi Uzza perempuan. Jadi Manat daripada perkataan Mannan. Jadi Al-Manat iaitu perempuan bagi Al-Mannan. Jadi ini kepercayaan orang musyrikin, iaitu dia kata berhala-berhala ni ialah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia kata malaikat-malaikat ni anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka itu, kalau diberitahu bahawa mereka dapat anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, jadilah muka mereka itu hitam. Marah mereka dapat anak perempuan. Tiba-tiba nisbahkan anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Buruk sekali perbuatan mereka ini. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka ini, menisbahkan muka untuk menisbahkan anak perempuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tilka idzan qismatun dhiza. Dan demikian itu tentunya pembahagian yang tidak adil. Maksudnya apa? Maksud zalim dan batil. Bagaimana kamu memberikan bahagian kepada Tuhanmu dengan bahagian ini, iaitu bahagian seandainya terjadi di antara para makhluk, tentu itu adalah pembahagian yang zalim dan suatu kebodohan. Ini ayatnya agak putar belik sikit terjemahan dia. Maksud dia ialah, apakah ini pembahagian yang tidak adil? Bahagian tidak adil maksudnya apa? Kamu kalau dapat anak lelaki, kamu marah. Kalau kamu dapat anak perempuan, kamu marah. Tapi kamu bagi anak perempuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya tidak adil. Maksudnya ialah, kalaulah pembahagian itu diberi kepada makhluk,
Mesti itu satu bentuk kezaliman dan kebodohan. Kalau kita antara makhluk pun kita kata, kamu ambil anak perempuan je, saya ambil anak lelaki je. Mana boleh? Itu pun satu pembahagian yang batil. Kamu sucikan dirimu dari memilih perempuan dan kamu lakukan perempuan itu sebagai milik Allah dan kamu memperakukan perempuan itu sebagai milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Bahkan sebaliknya pula, dibunuh pula. Bahkan dia bunuh pula anak perempuan. Kamu kata kamu ada Allah Taala ada anak perempuan yang kamu bunuh anak perempuan. Jadi ini masuk pembahagian yang tidak bagian tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Dan itu tidak hanyalah lain ialah nama yang kamu namakan berhala-berhala kamu. Yang kamu namakan sendiri. Itu adalah dari kamu. Jadi nama-nama berhala ni sendiri. Sebab tu kita kata pada Kristian. Dia namakan Tuhan dia Yahweh. Ya. Yahweh. Yahweh itu tak ada dalam New Testament pun tak ada. New Testament pun tak panggil Yahweh. Ya. Old Testament pun tak panggil Yahweh. Orang Yahudi pun kata Yahweh itu bukan nama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka reka Yahweh. God, Father, Father, Father. Allah Taala tu Father. Itu juga penamaan yang tak benar. Apatah lagi menamakan dengan nama-nama yang lain. Seperti yalah Siva, Vishnu, apakah dewa sekian-sekian dan sekian. Itu kamu yang namakan. Kamu tak ada hujah pun, tak ada dalil dari Quran dengan hadis. Tak ada dalil daripada wahyu pun. Kamu hanya pegang mimpi-mimpi kamu, atuk-atuk kamu yang namakannya. Nah, begitu juga dengan nama-nama wali-wali seperti Al-Ghawthul Azim, Qutubul Roha, apa itu Al-Abdal dan seumpama dengannya. Itu Al-Ghawthul Azim, Al-Ghawth Al-Azim. Kalau ada nama daripada perkataan Abdal sekalipun itu daripada hadis yang tak sahih. Ada hadis pun hadis itu tak sahih. Berkenaan dengan Allah Taala ada Abdal dan seumpama dengannya. Itu adalah penamaan yang kamu reka-reka sendiri. Sebab tu kita ni alhamdulillah ahli sunnah mereka berpegang kepada nama istilah yang para yang datang dari Quran, hadis dan datang daripada salaf. Datang daripada salaf. Rahimahumullahu jami'an. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan sesuatu pun keterangan untuk menyembahnya, maksud dalil. La burhana lahu bih. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan la burhana lahu bih. Sultan kat sini hujah. Sultan kat sini bukan maksudnya sultan. Sultan di sini maksudnya hujah, yang dalil yang kuat. Ma anzalallahu biha min sultan. In yattabi'una illa dhann. Dan mereka hanyalah ikut dhann, sangkaan mereka. Maksud mereka tidak mempunyai pegangan kecuali berbaik sangka kepada bapa-bapa mereka yang menempuh jalan batil sebelum mereka. Maksud mereka hanya mendapat nama berhala ni, atuk nenek kita bagi. Jadi ada hujah tak? Tak ada hujah. Dia tak boleh pakai lah. Kamu jangan tolak itu apa yang atuk nenek kita dah pegang. Jadi kat sinilah kata ni, bawah ni Qurratul Uyun Muwahhidin. Oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan juga. Dia kata sangkaan di sini adalah sangkaan orang-orang musyrik kepada wali-wali mereka. Bahawa wali-wali itu mendengar doa dan mengabulkannya. Padahal sesungguhnya wali-wali itu tidak memiliki ilmu tentang itu. Tidak melalui panca indera mereka dan tidak pula melalui berita yang benar. Akan tetapi itu adalah berita yang disebarkan oleh para juru kunci, iaitu yang penjaga berhala-berhala tu. Nampak? Tokan dia. Sebab tu dia orang ni sangat marah kepada kita bila kita bantah. Sebab apa? Kalau kita bantah, habislah bisnes mereka. Jutaan wang dibelanjakan, jutaan ringgit, dolar dan semua duit semua dibelanjakan untuk mengagungkan kuburan mereka. Lihat saja kepada makam Habib Nuh di Singapura tu. Tengok makam-makam yang lain. Tengok makam Abdul Qadir Jailani. Ui, macam istana makamnya. Allahu Akbar. Jadi kenapa? Kerana orang yang menjaga itu dapat keuntungan. Wang, banyak duit yang dapat. Jadi campakkan dalam tu. Dalam kubur tersebut. Itu yang berlaku di kubur Hussein di Mesir. Nah, kubur Imam Syafi'i di Mesir begitu juga. Orang campak, orang bagi duit untuk melariskan dagangan yang merugikan dan membuat orang bodoh semakin bergantung kepada wali-wali mereka selain Allah. Dia akan menyebabkan kita tergantung diri pada mereka. Kalau ada masalah, kita pergi ke wali kita. Ada masalah, pergi wali. Akhirnya bukannya hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
hati itu bergantung pada mereka. Akhirnya mereka yang dapat keuntungan dunia tersebut. Ini syaitan, Dajjal, Dajjajilah. Wa ma tahwal anfus, mereka ikut sangkaan dan hawa nafsu. Wa ma tahwal anfus. Sebab tak ikut wahyu. Ini kaedah yang kita pegang banyak kali kita sebut. Tak ikut wahyu, hanya ikut hawa nafsu. Siapa saja tak ikut wahyu, maka dia telah mengikut hawa nafsu. Walaupun dia kata dia ikut ulama ke, dia ikut wali ke, dia ikut apa. Kalau tak ada sandaran daripada Quran, hadis dan juga salaf, maka itu adalah hawa nafsu. Dia kata Yazid bin Zurai' dalam kitab Syarfu Ashabil Hadis. Iyakum warra'i fa inna ar-ra'i a'da'us sunan. Jauhilah kamu kan ra'yu, pendapat. Dengan ra'yu itu, pendapat itu adalah musuhnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musuhnya Nabi, musuhnya sunnah. Jadi pendapat-pendapat, mimpi-mimpi ini adalah musuh sebenarnya. Bukan kalau orang kata ustaz, apa salahnya kalau kita ambil mimpi? Dengar ucapan Yazid bin Zurai', ucapan yang sama juga bila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam Al-Lalikai, iyyakum war-ra'yu fa inna ar-ra'ya a'da'us sunan. Okey, ayyathumul ahadith an yahfazuha. Iaitu mereka tu malas nak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka peganglah pendapat-pendapat yang lagi. Sebab hadis ni penat. Hadis ni kena mengaji. Hadis ni kena belajar, kena baca syarahnya. Kena baca huraiannya, kena belajar sanadnya. Masya Allah. Nak pula kitab-kitab yang lebih susah nak belajar. Contohnya Sunan At-Tirmizi. Dengan sanadnya, dengan pelbagai, dengan ada perbincangannya, ada as-sahhu asanid, as-sahhu syai' fil bab. Ada pembahagian-pembahagian yang sangat detail. Yang kalau mengaji tu rasa susah mengaji dia. Berat rasa nak mengaji dia tu. Waktu baca banyak kali, kena tengok sanadnya, kenapa berat. Nah, ya untuk orang yang ni, untuk orang yang nak dapat kedudukan yang alim dalam masalah ni. Tapi orang macam ni dia tak perlu baca-baca kitab hadis macam ni. Tak berat. Pakai mimpinya berkata tok guru kami, syekh kami sedang bermimpi, akhirnya wali datang, kemudian minum kopi, kemudian kopi itu jadi emas, kemudian apa jadi sekian-sekian. Wa ma tahwal anfus. Jadi barakallahu fi, ini adalah kebatilan mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihumul huda. Padahal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus banyak rasul dengan kebenaran yang memancar dan dalil yang qat'i. Hujah yang dalil yang jelas, yang qati'ah. Meskipun demikian mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul itu dan tidak tunduk padanya. Maksudnya dalil berkenaan supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala sahaja, dalil supaya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja sangatlah jelas. Sampai kalau orang tu dia tak mengaji usul fiqh dalam-dalam pun, tak belajar apa fiqh, apa kaedah bahasa Arab dalam-dalam sangat pun, kalau dia baca sekali ayat tu dah faham dah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, pasti aku akan mustajabkan. Kalau cakap dekat orang yang paling layman sekalipun kita kata ayat tersebut, orang awam boleh faham. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sembahan yang lain. Jelas sangat ayat tersebut. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu. Siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan binasa. Wa man adlamu mimman yad'u ma'allah. Siapa yang lebih lagi, yang lebih zalim daripada orang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kan? Yang dalam surah Al-Ahqaf dan surah lain tersebut. Disebut. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh mustajabkan doa mereka sampai hari kiamat. Ayat-ayat segini sangat jelas. Itu kata Imam Ibnu Katsir sini, iaitu ayat berkenaan dengan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu sangat jelas, qati'ah. Lebih jelas daripada matahari. Lebih jelas daripada matahari. Matahari pun ada waktu-waktunya tak boleh nak tengok. Musim mendung tak nampak matahari. Musim sejuk, di setengah-setengah negara utara tak dapat tengok matahari. Tapi Al-Quran jelas. Buka saja boleh nampak dah. Ini kan orang yang ada masalah penglihatan atau masalah IQ yang sangat rendah, masalah lembam dan seumpama dengannya. Jadi apakah lagi alasan untuk mereka untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengambil barakah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, kesesuaian ayat ini dengan pembahasan, jadi satu segi bahawa para penyembah berhala-berhala ini
Hanya kerana mereka meyakini adanya barakah daripadanya dengan cara memujanya, berdoa, meminta pertolongan, bersandar kepadanya dalam mendapatkan apa yang diharapkan, syafaat dan lain dan sebagainya. Maka demikian meminta barakah kepada maka demikian mereka meminta barakah kepada kuburan orang-orang saleh seperti Lata dan juga kepada pohon dan batu seperti Uzza dan Manat. Termasuk perbuatan orang-orang musyrik terhadap berhala mereka itu. Maksudnya apa kaitan kisah Lata, Uzza dan Manat ini dalam bab barakah ini? Itu orang musyrikin bila dah rasa Lata, Uzza dan Manat ni hebat, orang soleh seperti Lata tu orang soleh, maka mereka pergi ke kubur, pergi ke tempat Lata tadi, kuburnya, pokoknya dan juga batu tadi untuk ambil barakat. Seperti berdoa, minta pertolongan, bersandar padanya, bertawakal padanya, i'timad ala Allah, ila ghairillah. Kena ambil pula sapu-sapu pula tempat tersebut, cium-cium, sujud apa semua. Kita tanya kenapa kau buat macam ni? Sebab ini barakah ni. Jadi ulama besar, barakah. Jadi itulah kaitannya dengan tajuk kita. Kalau orang-orang yang kata, Ustaz, ini berhala, kami tak sembah berhala. Kita tanya balik, apa yang orang musyrikin buat dekat berhala mereka? Bukankah mereka mengambil barakah daripada kubur-kubur, daripada berhala-berhala, daripada patung-patung mereka? Kita tengok orang selalu ada berhala mereka pegang, cium berhala orang, peluk. Nampak dia bila orang Kristian dia ada salib dia cium salib tersebut. Nah, jadi dia usap, dia peluk, dia cium, dia minum air. Macam berlaku di Filipina dulu. Bila patung tu keluarkan air, dia minum. Rupanya daripada longkang tersebut, air tu. Ila akhirih. Naam, maka itulah perbuatan kamu. Tidak ada bezanya dengan perbuatan orang musyrikin terhadap berhala ni, berhala mereka. Ustaz, kami tak sembah. Kamu, apa maksud sembah? Apa maksud sembah? Kita tanya balik pada dia. Apa maksud sembah? Oh, sembah tu maksudnya sujud. Kita kata sembah bukan sujud saja. Mengambil barakah itu juga sembah. Yang kita dah huraikan sebelum ini. Berkenaan dengan hadis Buwakil Al-Laifi tersebut. Bila mereka nak minta letakkan buat satu pokok Zatu Anwad, maka Nabi kata perbuatan kamu ni sama macam perbuatan kaum Nabi Musa bila dia kata buatlah kami satu sembahan. Maksudnya Nabi SAW menyamakan perbuatan kamu ambil barakah dari pokok tadi sama dengan perbuatan Nabi Musa suruh buat satu patung untuk sembah. Nah, takkan tak nampak lagi? Takkan tak jelas lagi? Nampak? Barakallahu fiik. Jadi barang siapa berbuat seperti itu dan berkeyakinan demikian pada kuburan, batu atau pohon, maka dia telah menyerupai persis sama perbuatan para penyembah berhala-berhala ini dalam kesyirikan yang mereka lakukan terhadapnya. Nah, tapi kalau Ustaz, orang kata Ustaz, orang ambil barakah Nabi SAW, kita kata barakah Nabi SAW ada dalil yang kita bincang ni pada awal tajuk dulu. Iaitu barakah ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barakah ni bila daripada Allah ni mesti ada dalil. Bila mesti ada dalil, cara ambil barakah juga mesti ada dalil. Nahnu ashabul adillah. Kita ialah ashabul adillah. Kita pegang pada dalil. Orang di luar sana, orang yang jahil, juhala, sufaha, aghbiya, dia selalu pelekehkan Ustaz Yazid. Kata, mana dalil? Dia kutuk. Dan minta dalil ini adalah sikapnya para salafun salih. Seperti kita baca dah hadis Sya'bi. Juga hadis yang sebelum ni kita bincang berkenaan dengan kisah. Iaitu berkenaan dengan mengambil ruqyah. Nah, seperti yang diucapkan oleh Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyib. Dia tanya pada anak muridnya Imran bin Imran, dia kata ma hamalaka ala hadha, apa yang menyebabkan kamu buat sedemikian, apakah hadisnya? Lalu kata Imran, kata hadithun haddathanihi Sya'bi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Sya'bi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Naam. Barakallahu fiik. Jadi maksudnya apa? Itu ada dalil, ada hujah.
Jadi pada kenyataannya apa yang dilakukan oleh orang musyrik itu pada sembahan mereka adalah lebih besar daripada apa yang mereka lakukan. Maka hanya kepada Allah kami memohon pertolongan agar kita selamat daripada syirik. Naam. Selesai masalah ni. Barakallahu fiik. Kita tengok pula yang kisah yang kedua pula, hadis yang kedua, dalil. Maka sini ada nota kaki nota kaki ni, masya-Allah. Nota kaki dia kata mereka meminta berkah kepada Uzza dan Manat bukan kerana berhala itu batu. Akan tetapi mereka meyakini bahawa di dalam Uzza yang berupa seorang perempuan terdapat barakah. Mereka menjangka bahawa perempuan itu adalah wali yang dikuburkan di sisi pohon itu. Nampak tak? Dan itu adalah Manat. Itu Manat tu perempuan tu. Untuk itu mereka menyebut pohon tersebut dengan sebutan Uzza dan batu tersebut dengan Manat. Sebab ada perempuan kat situ. Sebagaimana orang-orang sekarang menyebut pahatan yang dilihat diletakkan di atas kuburan Husain, Zainab dan orang-orang salih lain. Mereka memohon berkah kepadanya berdasarkan akidah jahiliyah ini. Allahu Akbar. Dan saya pernah tengok sendiri dekat Pulau Besar Melaka tu, diusap-usap batu dalam sebuah gua dekat Pulau Besar Melaka tu. Allahu Akbar. Usap-usap batu kononnya untuk dapatkan anak. Allahu musta'an. An Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن ataupun sanana man kana qablakum rawahu Tirmizi wa sahahahu. Abu Waqid Al-Laythi menuturkan bahawa satu masa kami pergi bersama keluarga Rasulullah SAW ke perang Hunain. Perang Hunain. Perang Hunain itu perang pada tahun ke 9 Hijriah. Kita boleh kata 9 Hijriah. Atau 8 Hijriah. Sedang kami dalam keadaan baru sahaja lepas daripada kekafiran. Masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Zatu Anmat. Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang pada pohon tersebut. Sebab apa dia gantung? Sebab nak ambil berkah pokok tersebut. Sebab apa? Dia nak ambil barakah daripada pokok tersebut. Bukan maksudnya dia kata pokok tu pencipta alam. Tidak. Mustahil. Na'udzubillah. Memang tak mungkinlah orang Arab jahiliah teruk sangat IQ dia. Kata pokok pencipta alam. Jadi dia kata pokok tu ada barakah. Mereka kata ada i'tiqad bahawa pokok itu ada barakah. Okey. Tak kala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka mempunyai Zatu Anwat. Sebab mereka ni, jadi para sahabat Nabi yang baru masuk Islam, yang masih lagi lemah imannya, masih tak kuat lagi, tak mantap lagi tauhid ni tadi, maka mereka telah minta supaya Nabi buat satu pokok macam tu juga. Tapi mereka ni bagus lagi sebab mereka tanya Rasulullah SAW dulu. Beza dengan orang zaman kita. Dia pergi buat terus. Tak tanya pun Rasulullah SAW. Dia sekurang-kurangnya walaupun masa tu sahabat tadi dia kelemahan iman, ada lemah iman, tapi sekurang-kurangnya mereka masih lagi ada iman bahawa dalam bab barakah-barakah ni mesti datang dari Nabi SAW. Nampak tak? Mesti datang dari Nabi SAW. Subhanallah. Azim. Jadi nampak tak? Maksudnya kita kata musyrikin zaman sekarang lagi teruk. Mereka menganggap tok guru mereka tu boleh mewujudkan satu barakah. Kurang-kurangnya zaman itu mereka minta juga Rasulullah buatkan kami satu pokok.
Apa jawapan Nabi SAW? Nabi bersifat temiyah kan, Nabi okeylah ni baru masuk Islam, tak apalah. Masuk Islam tak apa, jangan keras-keras. Nanti dia lari balik ke kafe. Tak, Nabi kata Allahu Akbar. Ini maksudnya boleh mengucapkan Allahu Akbar ketika dalam keadaan nak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala bila sesuatu ucapan yang telah diucapkan yang tak sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata Allahu Akbar. Innaha lasunan. Itu adalah tradisi orang-orang sebelum kamu. Maksud orang-orang sebelum kamu ni itu jahiliyah, orang Yahudi, ahli kitab, Nasrani dan Yahudi daripada Yahudi dan Nasrani. Innaha lasunan. Kamu ikut perbuatan orang-orang sebelum kamu. Sebab tu Nabi kata, bila hadis sebut, tattabi'anna sanana man kana qablakum, kamu pasti akan ikut cara hidup orang terdahulu. Jangan ingat cara hidup tu maksud cara hidup barat saja, tidak. Maksud itu adalah antara ialah cara beribadah juga, sebagaimana ahli kitab, orang musyrikin jahiliah dulu mengagungkan kuburan, maka zaman sekarang juga kamu mengagungkan kuburan. Itu maksudnya kamu telah mengikuti jalan sunnah ataupun cara hidup orang-orang terdahulu. Jangan pandang seluar jin ketat, rambut disikat macam ni. Kadang-kadang ustaz yang berceramah, dia hanya tumpukan pada isu tu je, isu-isu berkenaan dengan luaran, faktor pakaian dan juga seumpama dengannya. Dia tak tengok perkara yang lebih fundamental, iaitu masalah tauhid. Itu macam mana orang ahli kitab sambut birthday Isa, kita sambut birthday Nabi Muhammad SAW. Kita tak nampak ke isu ni? Orang Kristian sambut birthday Isa, kita sambut birthday Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka sambut hari Nabi Isa diwafatkan, Good Friday apa semua, maka kita pun sambut juga hari haul, hari kematian orang. Nah, sama saja. Nah, mereka buatkan mereka memuji-muji Tuhan-Tuhan mereka, memuji sembahan-sembahan mereka dan memuji Nabi Isa dengan lagu-lagu. Kita pun nak puji Nabi SAW dengan lagu-lagu, dengan muzik. Bukan syair, syair dibenarkan. Nah, syair dibenarkan. Seperti mana hadis Hasan bin Sabit, ketika Hasan bin Sabit Nabi SAW meletakkan ada satu mimbar khas untuk Hasan bin Sabit. Lalu Umar Khattab dia kata, kenapa ni? Kenapa kamu ada mimbar khas untuk di masjid kamu nak syair? Dia kata, ya, kerana Rasulullah SAW telah membenarkan aku untuk bersyair. Manusia lebih hebat daripada engkau, wahai Umar, telah membenarkan aku bersyair dalam masjid. Itu bersyair sini jangan anggap bersyair menyanyi, bukan. Jadi setengah orang dia gunakan hadis-hadis syair ni untuk menghalalkan perbuatan buat nasyid lagu-lagu yang padanya ada alat muzik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi nampak dia mereka ni kata, jadikanlah kami, dia kata Allahu Akbar, innaha lasunan. Itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, Nabi bersumpah, kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa yang kaum Nabi Musa minta? Buatkanlah kami satu sembahan. Ij'al lana ilahan. Tengok bahasa Arab ni. Ilah. Ilah. Maksudnya Nabi SAW samakan kamu ni, samakan mereka yang nak minta buat pokok tersebut, sama dengan menjadikan ada ilah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Azim. Jangan tak nampak lagi. Wahai kuburiyun. Wahai kuburiyun. Tak nampak lagi ni. Wahai kuburiyun. Macam mana kamu ni? Tak nampak ke hadis yang begitu jelas ni, hadis Tirmizi ni? Buatkanlah kami satu sembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sembah-sembahan. Musa menjawab, sungguhnya kamu adalah kaum yang tajhalun. Innakum qaumun tajhalun. Kamu kaum yang jahil. Jadi perbuatan kamu minta macam ni, ambil barakah daripada pokok ni tadi, perbuatan jahil. Kufur. Syirik. Perbuatan kaum-kaum terdahulu. Yang Nabi bersumpah bahawa benda tersebut ialah perbuatan menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perhatikan tuan-tuan, perhatikan betul-betul, perhatikan, belajar betul-betul. Jelas kita bertauhid ni. Kamu benar-benar mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Nah, huraian ni Abu Waqid Al-Laythi, namanya ialah Al-Harith bin Auf, tentang masalah dapat hadis Abu Sa'id Abi Hurairah. Dia kata perkataan Tirmizi, Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Abi Syaibah, An-Nasai, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim dan Tabrani telah meriwayatkan dengan riwayat yang senada. Tak? Tengok tu betapa banyaknya riwayat
An-Nasa'i, Tirmizi, Ahmad, Abu Ya'la, Ibn Abi Shaybah, An-Nasa'i. Allahu Akbar. Mujarrid At-Tabari dalam tafsirnya. An Abi Waqid Al-Laythi rahimahullah radhiyallahu anhu, ini telah disebutkan dengan perkataan Tirmizi, dia adalah seorang sahabat yang terkenal dan wafat tahun 68 Hijriah dalam usia 85 tahun. Kharajna ma'a Rasulillah SAW ila Hunain. Dalam satu hadis Amr bin Auf, iaitu riwayat Ibn Abi Hatim, Ibn Mardawah dan At-Tabrani berkata, kami berperang bersama Rasulullah SAW pada Fathu penaklukan Mekah, dan kami berjumlah 1,000 lebih, sehingga ketika kami berada di antara Hunain dan Taif, maksudnya ketika perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahadin min kufrin, dan kami dalam keadaan baru saja masuk Islam. Ya, Nabi baru saja tawan kota Mekah tahun ke-8. Nabi baru saja tawan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Nabi berjaya tawan kota Mekah, lepas tu Nabi terus pergi perang Hunain. Tahun ke-8 tu juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul tak? Naam. Sebab tu masa pembukaan kota Mekah itu, kan masuk Islam beramai-ramai. Dan yang ikut perang Hunain ni memang adanya orang sahabat Nabi. Yang kedua, yang baru masuk Islam, yang lemah imannya. Dan ada juga yang bukan Islam pun masuk perang, pergi perang Hunain ni. Antaranya Uyainah bin Hasin masa tu, yang belum lagi Islam. Pada masa perang tersebut dikatakan oleh sebahagian pembesar-pembesar musyrikin yang masa tu ikut dalam peperangan tersebut. Dia kata apa? Muhammad ni akan kalah ni. Muhammad akan kalah ni. Dia kata Abu Sufyan. Abu Sufyan dah masuk Islam masa tu. Demi Allah, aku diperintah oleh suku kaum Quraisy lebih aku sukai daripada aku diperintah oleh Bani Hawazin tu. Itu perang dalam peperangan Hunain tu. Sebab dia orang Quraisy, Nabi kan orang Quraisy. Nah. Jadi maksudnya kami baru saja masuk Islam. Maksudnya kami masih belum lama meninggalkan kekafiran. Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat selain mereka yang lebih dahulu masuk Islam tidak bodoh dengan masalah ini, tidak jahil tentang masalah ini. Masya Allah. Memang sekali sebut hudas, maknanya para sahabat-sahabat yang otak-otak, yang sini-sini, yang bagus-bagus, yang mantap-mantap, dia tak cakap benda merepek ni. Tapi mereka ni baru masuk Islam. Dan bahawa orang yang berpindah dari kebatilan yang tadinya hatinya masih terbiasa dengannya, tidak terjamin kalau di dalam hatinya terbebas dari kebiasaan itu. Ini adalah penuturan penulis. Maksudnya biasalah orang masuk Islam, dia masih lagi ada dalam hati dia saki-baki perangai jahiliah yang belum lagi berjaya dihapuskan 100%. Kan sebab tu kita tengok dalam setengah-setengah masjid Cina kan, nampak masjid tapi ada gambar dragon lagi, ada patung dragon. Kita macam mana pula masjid ada gambar dragon pula ni, ada patung dragon, di mana boleh ada patung-patung ni. Tapi masa tu dia baru masuk Islam, dia sayang Islam, dia suka masjid, tapi ada beberapa budaya yang belum lagi boleh dibuangkan. Ini disebutkan kat sini, barakallahu fikum. Lepas tu kita tengok sebahagian orang kita yang masih lagi dia daripada kaum-kaum yang tertentu, dia tak boleh buang lagi. Orang Melayu masih lagi tak boleh buang lagi pengen khurafat dia, semangatnya, kerisnya, asap keris dan apa semuanya. Orang Hindu juga orang Hindu yang masuk Islam, India Muslim, masih lagi tak boleh hilang lagi keramat-keramat kuburnya, wali-walinya, tangkal-tangkalnya. Apa itu juga dengan orang Cina masuk Islam, masih lagi tak boleh percaya, masih tak boleh hilangkan dia punya percaya pada ong dia, perkara nasib baik, nasib buruk. Ada sebahagian yang baru masuk Islam lah yang belum lagi kuat Islamnya. Maka itu kita kata memang perkara yang normal yang berlaku. Jadi perlu dia teruskan belajar. Masya Allah. Walil musyrikin sidratun yaqifuna indaha wa yutuna biha aslihatahum yuqalu lahu dhatu anwad. Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Dhatu Anwad. Mereka selalu mendatangi dan mengantungkan senjata-senjata mereka pada pohon itu. Yaqifun maksudnya melakukan sesuatu dengan pemusatan hati di tempat itu. Maksudnya yaqifun, i'tikaf lah maksudnya. I'tikaf. Duduk dekat pokok tersebut, yaqifun, duduk dalam keadaan orangnya ambil berkat, hati jadi tenang. Ini berlaku di Pulau Besar Melaka. Yang mereka tu pergi sengaja duduk dekat tepi-tepi kuburan wali-wali tu. Sebab apa? Bila kita tanya sendiri, wallahi kita tanya sendiri, satu brother tu tiap-tiap minggu dia akan pergi ke Pulau Besar Melaka dan dia akan iktikaf dekat satu surau tu kecil je, dekat sebelah kubur wali yang besar tu. Jadi kita tanya kat dia, kenapa abang iktikaf kat, tidur kat surau ni?
Kalau dia kata saya niat nak iktikaf dalam surau ni, pun boleh tahan lagi lah. Tapi dia kata apa? Saya suka duduk sini sebab dekat dengan kubur wali. Bila saya duduk sini, hati saya jadi tenang. Inilah maksudnya yaqifun. Ini maksudnya iktikaf. Ini maksudnya iktikaf. Jadi iktikaf tu ialah satu bentuk ibadah tak? Satu bentuk ibadah. Satu bentuk ibadah. Okey. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun." Berhala-berhala apa yang kamu ni akif? Akifun. Akifun. Akif maksudnya orang yang iktikaf, duduk-duduk kat situ. Hmm. Itu juga dengan bila Nabi Harun kata, janganlah duduk kat lembu-lembu ni, lembu emas ni, jangan duduk-duduk kat situ. Yang beribadah kat situ. Dia kata, qalu lan nabraha alaihi akifin. Kami akan terus duduk-duduk dekat kubur ni, dekat lembu emas ni. Lan nabraha alaihi akifin. Kami akan iktikaf dekat kubur-kubur ni hatta yarji'a ilaina Musa, sehinggalah Musa kembali kepada kami. Allahu akbar. Waktu itu ibadah orang-orang musyrik di pohon itu adalah kerana mengharapkan berkah darinya dan memujanya. Dalam hadis Amr dikatakan dahulu senjata-senjata digantungkan padanya, maka ia disebut Zatu Anwat dan dia sembah. Mari kita tengok nota kaki Syekh juga. Seperti ketekunan penyembah-penyembah kuburan sekarang. Dan mereka berlindung kepadanya seraya meyakini bahawa dengan ketekunannya itu mereka mendapat perantara dan kedekatan. Mendapat wasilah dan juga kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedekatan maksudnya kedekatan kepada Allah. Yang kalau duduk dekat kubur wali itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beribadah lah. Orang-orang bodoh meyakini bahawa penyembah-penyembahan kuburan itu mendapat perantaraan dan kedekatan itu, mendapat syafaat dan juga mendapat taqarrub kepada Allah. Mereka melakukan nazar dan sedekah kepada kuburan-kuburan itu dan dijadikan wasilah untuk taqarrub kepada orang mati. Semua itu termasuk syirik besar, syirik akbar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wanatu Nabi hak senjatahum, dan mereka menggantung senjata-senjata pada mereka, senjata-senjata mereka pada pohon itu. Maksudnya mereka menggantungkan senjata-senjata itu padanya kerana mengharapkan barakah. Mengharapkan barakah. Inilah poin hadis ini diletakkan dalam bab ini. Aku berkata ini menunjukkan bahawa ibadah mereka kepadanya dengan memuja, mendatangi dan memohon berkah. Dengan tiga hal ini, pohon-pohon dan sebagainya disembah. Maka kata Syekh, maksudnya, kalau orang tu datang untuk puja, dia datang, musafir, dan datang dan tujuan untuk mendapatkan barakah, maka itulah dia, kamu telah beribadah padanya. At-ta'zim, pengagungan, wal-uquf, kamu duduk iktikaf kelilingnya, bukan mendatangi bukan mendatangi kat sini. Jadi, bukan mendatangi kat sini. Betul kan? Jadi betul kan, barakallahu fikum. Bukan mendatangi. Ini terjemahannya kurang tepat ni. Memuja, beriktikaf, dan jadi ta'zim, memuja, mengagungkan, beriktikaf, dan memohon berkah. Ini tiga ni. Satu, dua, tiga. Ini tiga ni. Dengan ketiga-tiga hal ini, pohon itu dan sebagainya disembah. Jadi kalau kamu pergi ke kubur, tujuan kamu untuk puja, kamu agungkan orang dalam kubur tersebut. Ni wali hebat ni, kedudukan si Allah Ta'ala sekian. Dia ni Allah Ta'ala letakkan dia tempat tertinggi. Kedua, iktikaf, duduk-duduk kelilingnya. Duduk kelilingnya. Dengan harapkan kebaikan. Iktikaf lah tu. Yang ketiga, memohon berkah pula. Maka ketiga-tiga ni kamu telah menyembahnya. Kamu telah menyembahnya. Allahu Akbar. Okey. Famararna bisidratin fakulna ya Rasulullah ij'alna dhata anwad kama lahum dhata anwad.
Kalau kami lewati sebahagian pokok bidara, kami kata, ya Rasulullah, buatkan kami satu anwat sebagaimana mereka telah mempunyai satu anwat. Abu Sa'adat berkata, mereka meminta Nabi supaya beliau menjadikan pohon yang sama dengan pohon itu. Lalu beliau melarang mereka dari hal itu. Anwat adalah jamak kepada naut, iaitu sirah masdar untuk makna sesuatu yang dijadikan gantungan. Yanutun maksudnya gantung. Naut maksudnya dia gantung. Anwat jamak dia. Okey. Nah, mereka menyangka bahawa hal ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nampak? Mereka sangka hal itu sesuatu yang dicintai oleh Allah dan mereka maksudkan untuk bertakarrub kepada Allah. Kerana mereka adalah orang yang jauh dari tujuan menyalahi Nabi SAW. Jadi tak mungkinlah sahabat tu tujuan dia nak sembah pokok tadi, betul tak? Tak mungkin para sahabat tadi dia baru masuk Islam, dia nak sembah pokok tadi. Tidak. Jadi niat dia nak supaya dijadikan pokok tu ada barakah je. Dan mereka tahu barakah tu daripada Allah. Mereka tahu bahawa lepas tu mereka minta daripada Nabi SAW, minta Nabi buatkan mereka satu pokok yang barakah. Tapi Nabi larang tak? Nabi larang juga. Menunjukkan bahawa tak boleh kita kata benda tu barakah, melantik jadi benda tu barakah, melainkan dengan wahyu daripada Allah. Wahyu daripada Allah. Tak boleh kita jadikan satu tu barakah tanpa ada petunjuk daripada Nabi SAW. Kalau SAW, Allahu Akbar. Lalu Allah balik dikatakan subhanallah. Maksudnya ia mengagungkan Allah. Jadi tujuan Nabi kata Allahu Akbar atau subhanallah untuk mengagungkan Allah dan mensucikannya dari syirik ini. Apa pun bentuknya dari hal-hal yang tidak boleh diminta atau diharapkan kepada selain Allah. Nabi SAW menggunakan takbir dan tasbih pada saat takjub dalam mengagungkan Allah dan mensucikannya jika beliau mendengar dari sesuatu yang tidak patut bagi Allah, iaitu sesuatu yang merosak rububiyah dan uluhiyah. Ini apa saja yang merosakkan akidah. Bila nampak orang buat, Nabi akan kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maksudnya Allah lebih besar daripada perbuatan kufur mereka ini. Allah lebih besar daripada apa yang mereka syirikkan. Allah Maha Suci daripada apa perbuatan syirik yang mereka telah lakukan. Jadi kita pun sebut macam tu juga. Nampak ada orang kutuk Allah, kata subhanallah, Allahu Akbar. Teruknya mereka ni. Allah Ta'ala Maha Besar daripada apa yang mereka telah lakukan. Innaha as-sunan. Sesungguhnya itu adalah tradisi orang sebelum kamu. Maksudnya adalah cara-cara dan perbuatan mereka. Jadi insyaAllah kita berhenti kat sini pula. Kita berhenti kat sini dulu. Nanti kita akan sambung pula. Ya, nanti insyaAllah pada kuliah akan datang minggu depan. Macam mana Nabi komentar. Nabi kata perbuatan mereka ini sama macam perbuatan kaum Nabi Musa sembah berhala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan tak ya ikhwatul kiram? Ahsanallahu ilaik. Adakah perbuatan cium tabaruk itu sebenarnya dilakukan kepada Lata, mana menunjukkan cium Al-Quran dan seumpamanya merupakan bukan sunnah? Okey, masalah cium Al-Quran ialah masalah yang diperselisihkan para ulama. Disebut dalam kitab Jamalul Qurra' oleh Syekh Al-Harisi, disebut bahawa cium Quran ni ada 3 pendapat. Satu kata boleh digalakkan. Yang kedua dia kata tak digalakkan. Yang ketiga kata hukum dia harus je. Tak digalakkan, tak digalakkan dia harus, hukum dia harus. Pendapat yang kata digalakkan, dia merujuk kepada sebahagian daripada salaf yang ada pernah cium mushaf. Pernah cium mushaf. Pendapat yang kata tidak ada pula, kemudian pendapat pertama kata boleh, dan kemudian dia kata boleh kerana apa? Kerana mengagungkan Quran. Dengan kita sayang Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Jadi tak boleh samakan dengan Lata. Al-Quran itu kalamullah. Itu Lata tu bukan kalamullah. Jadi beza ni. Al-Quran munazzal. Yang ni bukan munazzal minallah. Al-Quran itu ialah memang kita disuruh untuk mencintainya. Lata tidak disuruh untuk mencintainya. Berarti kita patah balik pada kuliah yang awal berkenaan barakah ni. Perkara yang ada dalil. Al-Quran ada barakah tak? Al-Quran ada barakah. Ada dalil tak? Ada. Kan? Wa anzalna ilaikal kitaba mubarakan liyadabbaru ayati. Kami turunkan kepada kamu Al-Quran ini mubarakan, yang diberkati.
Jadi ada dalil bahawa dia barakah. Jadi nak cium, nak peluk, boleh. Macam Nabi SAW. Ada dalil tak bahawa Nabi SAW tu barakah? Boleh. Jadi boleh tak peluk, cium Nabi SAW? Boleh. Jadi jangan samakan antara keduanya. Cuma dalam masalah cium Al-Quran ini, sebagian ulama' dia kata, dia boleh kalau kita sekadar untuk sebagai tanda cinta, kita cium. Allahu Akbar, sayang Quran ni. Tapi tidak dijadikan satu adat, satu bentuk ibadat. Iaitu setiap kali baca Quran, setiap kali baca Quran, setiap kali baca Quran. Jadi ada satu bentuk adat. Ini disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dari satu sisi, kerana kecintaan dia cium Al-Quran tadi, okey. Tetapi dari satu sisi yang lain, jangan dijadikan satu bentuk ibadah yang khusus. Iaitu seperti setiap kali baca Quran, cium Quran. Atau seumpama dengannya. Setiap kali pegang Quran, cium Quran. Tidak. Yang pendapat kata hukumnya harus, iaitu boleh sebagai tanda cinta. Sebab dia tak ada dalil yang jelas daripada Nabi SAW bahawa Nabi cium mushaf. Cuma kita termasuk dalam perkara yang harus. Kalau nak cium tak ada masalah. Jadi sekali lagi saya sebutkan. Jadi pendapat yang terpilih dalam masalah ni ialah kalau dicium sebagai tanda cinta. Kadang-kadang kita ni bila kita suka sangat benda tu kita cium, betul tak? Macam kitab Fathul Majid ni, antara kitab yang saya suka, saya sayang kitab Fathul Majid ni. Kitab Fathul Majid dah lama. Kitab ni sejak saya mengaji dulu. Sayang betul kitab ni. Jadi kita kadang-kadang bila kita baca sayang, kita pun kita cium kitab ni, sayang. Kita cium tu sebagai tanda sayang. Tapi bukanlah setiap kali kita baca, antara adab kita membaca kitab Fathul Majid ni, hendaklah kita cium 3 kali. Kita reka satu ibadat baru, jangan. Itu juga dengan Quran, jangan. Kalau dia ada Quran, dia sayang, dia baca, katakanlah Quran tu pula dia wariskan daripada ayah dia. Kan? Kita ada satu Quran yang kita wariskan daripada ayah kita. Ayah saya. Quran tu dia baca tiap-tiap hari. Jadi sekarang ni saya pula pakai Quran. Jadi bila saya tengok Quran tu, kadang kita teringat mak kita, teringat ayah kita. Lalu kita pun sayang, inilah masa yang ayah kita pakai dulu. Lalu kita pun kita cium. Adakah salah? Tak salah. Tapi jangan jadikan satu ibadat yang khusus dalam masalah ni. Okey? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam. Adakah Nabi SAW suka bawa bukhur? Atau mengatakan bukhur ini sunnah? Dia ada satu perawi hadis nama dia Al-Mujmir. Saya lupa nama dia yang penuh. Nama dia Al-Mujmir. Maksudnya itu orang yang duduk mewangikan masjid. Sabit daripada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab diwangikan pakaian. Dan cara dahulu mewangikan pakaian antara dengan pakai bukhur. Jadi wallahu a'lam, saya tak ingat hadis daripada Nabi SAW, tapi daripada sahabat Sabit dan juga daripada tabi'in Sabit, Al-Mujmir. Bahkan satu perawi hadis nama dia Al-Mujmir. Al-Mujmir maksudnya kerja dia ialah dia kerja dia ialah dia akan bawa asap masjid tu, dia akan pusing, dia akan nak wangikan masjid tu. Dengan tugas dia khas, Al-Mujmir. Wallahu ta'ala alam. Kalau dia tak ada dalil yang direct pun, dia ada dalil yang umum bahawa Nabi SAW suka benda yang wangi. Nabi suka mewangikan pakaiannya, Nabi suka wangikan rambutnya, Nabi suka wangikan badannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu alam, saya tak terhadir dalam kepala saya sekarang ni berkenaan dengan hadis berkenaan dengan Nabi galakkan bukhur secara spesifik. Wallahu alam. Atas kejahilan saya ni, saya tak tahu. Wallahu alam. Kita ada soalan dah. Jumpa lagi lah dalam bi'inillah dalam darsul qadim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.